Tak letih ke YB? Saya tengok pun letih. Tapi inilah you rasa sendiri, you tengok sendiri, you saksi sendiri bagaimana kita bekerja. Mohon menyokong Apek Cina di www.patreon.com/apekcina. Salam sejahtera. Hari ini Apek tidak sembunyi dalam studio sendiri, malah akan membuat vlog, video blog yang pertama, yang julung sekali dalam ulasan Apek Cina. Hari ini Apek akan mengikut seorang menteri dan kita inspect dan kita cari dan kita tengok apa menteri itu buat. Tunggu apa lagi? Jom! Oh YB! Kenapa YB seorang di sini? Mana saya salah semua tu? Biasa. Oh di sini ada mana? Ada. Terima kasih. Mana kereta YB? Saya tunggu kereta lah ni. Tunggu kereta. Boleh cek temperature tu. Wah, cantiknya. Tengok pemandangan itu. Cantik depan, okey, cantik. Dia macam kalau ada tetamu dari luar negara nampak tu, sinari yang pemandangannya bagus tentang Malaysia ni. Ya. Bangunan ini memang strategik untuk pelancongan kan? Saya pun baru tengok, saya nampak, oh ini feng shui bagus. Oh. Feng shui bagus. Cantik oh sini. Ini adalah bilik mesyuarat kecil kalau orang tak ramai. Boleh tengok sekejap? Boleh. Tengok sekejap. Yang besar, kita nanti selepas ini saya ada mesyuarat lagi. Oh, okey. Kalau ramai, kita pergi bilik besar. Oh, Dapat social distancing. social distancing. Ini kita tunjuk kita punya map semua. And then kita punya craft tangan pun ada. Oh, okey. Kita ini dia punya architecture. Tengok bunga raya. Tapi nampak banyak gambar-gambar di sini ya. Dia gambar beli kat negara mana ni? Ini lokal punya. Ini Lokal punya? artis tempatan. Oh, artis tempatan. Dari balai seni kita. Oh, balai seni. Jadi kita gunakan artwork itu untuk kita punya hiasan. So, dia macam konsep pejabat menteri adalah galeri itu sendiri. Memanglah kita kena promosi. Oh, promosikan. Maka Saya mau tanya satu soalan. Kalau ada tetamu dia datang dia suka gambar itu. Dan kata YB saya mau beli, macam mana? Oh, itu boleh kita tunjuk di kita punya balai, kita boleh bagi tahu. Sebab itu kita ada tolong jual online dah. Oh, tolong jual online. Tolong jual Gambar-gambar dari lukisan artis tempatan. Artis tempatan. Okey, baguslah. So ini cara kita tolong semua orang, kita mau tolong. Semua. YB ada satu mesyuarat dengan industri player dari Langkawi. Mereka daripada industri pelancongan berjumpa dengan YB dengan dua cara, secara fizikal dan secara online. Jom kita tengok macam mana mesyuarat ini dijalankan. Asyik YB Datuk Sri Khadijah Sukri, Zainuddin Gade, CEO Persatuan Pelancongan Langkawi. Ataupun seorang-orang boleh membuat keputusan. Jadi mesti So nak tumpang tanya, tadi mesyuarat dengan YB Menteri punya cara jawab, YB punya perangai, attitude tu macam mana? Pada dasar keseluruhannya excellent. Inilah yang kita suka dan inilah satu feedback yang bagus, respon yang bagus dan dan kita datang ni sebenarnya dengan satu harapan yang nak marah. Tengok bila jawapan yang dikeluarkan oleh menteri dengan keadaan dialing tone yang bagus, yang baik, yang perfect. Ini adalah satu mesyuarat yang kita dapat kesimpulannya terbaik di antara yang terbaik. Okey, saya ternampak tetamu-tetamu khas di pejabat menteri. Pemuzik-pemuzik B40. Tengok cara dan gaya pemakaian mereka ni memang menakjubkan.
So, nak tanya sikit, apa tujuan berjumpa dengan YB Menteri hari ini? Kita nak bentangkan tentang working musician. Working musician. Memang susah sampai ada beberapa orang dah kes kita kena halau pada rumah pasal tak mampu nak bayar sewa rumah. Ayo. Itu yang kita tekankan kat situ lah, pasal dia tak boleh generate dia punya income. Tak ada PKP pun orang mengambil kesempatan dengan pemuzik yang working musician, working musician. Studio persatuan supaya you all boleh juga. Saya tengok ini pun saya sebenarnya I think rasa simpati. It's not just dengan apa, we don't come from rich families, okay? Kita semuanya membantu dan kita semuanya bekerja untuk membantu sesiapa yang boleh kita bantu. Okay, jadi sebab tu tulisan Encik Seraya tak tahu lah berapa dia nak bagi ya. Nampaknya meeting dengan pemuzik B40 sudah habis. Macam mana meeting tadi? Alhamdulillah, permohonan kita, usulan kita harap So, meeting tadi tu ada macam perang sikit ke? Dia tenang ke? Apa dia? Bukan perang lah, tu panggil luahan perasaan. Luahan perasaan. sebab musician banyak dalam masalah sekarang, tidak dapat bekerja. Hidup. So, sebelum ni memang ada media macam spin YB punya cakap tentang bidang muzik ni, dia betul ke? Apa yang berlaku? Ya, macam mana? Salah, maksudnya Misunderstanding. Misunderstanding. Boleh benda macam tu akan timbulkan kekeliruan. So penjelasan tadi memang okey. Clear. Bagus macam tu. Terima kasih banyak-banyak. So sekarang ada berapa meeting lagi YB? Ada 3. Sampai Tiga pukul lagi. berapa? Sampai petang, lewat petang. Sampai petang. Tadi pagi dah sampai Memang sini. Betul macam sendiri, ni. Apek sendiri nampak bagaimana kita bekerja. Back to back. Tapi Itu YB pun yang ini suka nampak tak sikit. kerja macam ni? Suka? Suka. Sebab saya tak ada sibuk lagi, anak tak ada kecil lagi. Kerja saya adalah menyumbang bakti kepada negara. Okey, YB tadi cakap beliau kerja dari siang sampai malam. Okey, kita cek betul-betul YB betul-betul kerja dari siang sampai malam. Orang yang sepatutnya kita tanya adalah Setiausaha Sulit Kanan, Encik Rudy. Boleh masuk. Ya, selamat petang Encik Rudy. Hai. Okey. Apa khabar? Khabar baik. Tadi saya dengan YB dan YB cakap beliau kerja dari siang sampai malam, tiap-tiap hari sampai Sabtu Ahad pun macam tu. Betul. So Encik Rudy, betul tak YB kerja dari pagi sampai ke malam? Okey, untuk makluman tuan ya. Ya. Sebagai seorang menteri, ahli parlimen, memang kita bekerja, even kami sendiri bekerja pada Isnin sampai Ahad. Di mana hujung minggu lebih banyak kami uruskan apa yang akan dibuat untuk next week ketika kami berada di Semenanjung. Tetapi sebab YB berasal dari Sarawak, urusan-urusan di Sarawak pun kami tetap jalankan juga. So, dan kali ini kita akan spot check Cik Shaliza. Nak tanya sikit. Banyak kali media selalu orang kata putar belikkan perkataan menteri ke ahli politik ke. Cik Shaliza akan buat apa sebagai setiausaha akhbar? Memang banyak juga terjadi statement YB Menteri diambil out of context. So you know lah, ada antara yang pernah berlaku tu like macam Bumi Putra mencuri. Yeah. I was there waktu tu and then that was what happened lah. Tapi sebenarnya YB memang tak pernah pun sebut Bumi Putra. Sudah berapa kali saya bagi tahu, saya tidak pernah cakap itu. Saya boleh sumpah tau. Sumpah atas nama Tuhan. Saya tidak pernah Itulah cakap dia itu. orang share tu, dia letak gambar YB, letak perkataan macam tu, tapi tak ada apa video semua tak ada kan? Sebab saya tak pernah cakap. Sebab itu dia susah membuktikan. Lagipun memang kita tak pernah cakap. Dari situ kita mau supaya rakyat Malaysia, terutama sekali orang Sarawak, janganlah percaya cerita palsu seperti ini. Ini nak memecah belahkan kita. Itu fitnah sebenarnya. Fitnah di kalangan terutama sekali supaya orang Bumi Putra marah sama saya. Waktu tu we came up with our press release and then ada verbatim. So kita counter macam itulah caranya. So and then after that next year keluar lagi. And then YB sendiri pun dah buat laporan polis. So kita
buat satu macam video ke apa ke macam tu lah. So I have to like tackle all these issues juga lah. So and then tapi saya tengok YB Menteri kita kerja pada siang sampai sekarang back to back, tak ada rehat. Pagi. YB, Aduh. apa khabar sekali lagi YB? Kabar baik, terima kasih. Tak letih ke YB? Saya tengok pun letih. Tapi inilah you rasa sendiri, you tengok sendiri, you saksi sendiri bagaimana kita bekerja. So, minta maaf You tengok sudah penat Tengok pun sudah penat. Kalau tengok YB bermesyuarat, kena fikir itu tak boleh tahan. Tentang berita yang disebarkan daripada ucapan YB kebelakangan ini. Ada satu akhbar Cina ni kata YB menyeru orang balik kampung sewaktu PKP. Macamlah orang rasa YB ni tak kisah pun COVID-19 ke, boleh sebar balik kampung ke. YB kenapa jahat macam ni? Nak sebarkan kau? Saya cuma cakap sama kau, kalau boleh lah, kalau boleh balik kampung, boleh balik kampung. Itu saja. Itu kita ikut arahan juga. Ya, dia kalau boleh balik kampung tu, YB sekarang bagi tahu siapa ni? Yang kalau boleh bagi balik kalau kampung. Kalau boleh semualah kawan-kawan kita balik, kalau boleh lah. Semua orang kalau nak balik, tapi kalau tak boleh? Tak boleh, apa boleh buat? Kita ikut arahan. Oh, so sekarang YB hanya nak cakap luahan rakyat nak balik kampung ni kalau lah saya pun syarat. Cakap takluk kepada syarat. Ada saya cakap itu, tapi dalam akhbar tu dia tulis macam YB seru semua orang balik. Itu jahat. Bosku, beliau pernah buat sumpah laknat di masjid. Tengok apa dah terjadi kan. Ya, betul. Itu susah. Saya tengok pun balasan surat itu memang kan. Itu nampak. Nampak. Belum lagi di akhirat, di dunia sudah nampak. Okey. YB jangan cakap berita sedih-sedih YB. Tak. Saya dipahamkan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan punya staf ni semua rajin-rajin. Ya. YB setuju atau tidak? Betul, setuju. Macam mana nak buktikan? Kita pergi call center bawah sana. Tengok dia orang bekerja dari mula dulu. Dulu dia kerja sampai pukul 12 malam. Tapi sekarang ini pukul 10. Boleh kita cek tengok? Boleh. Jom. Boleh kita. Sekarang kita orang. 3 orang. Shift berapa orang ya? Satu shift berapa? Sampai pukul 10. So apa tugasan di sini? Jawab panggilan kalau ada pertanyaan. Ada panggilan yang paling pelik tu macam mana? Lintas negeri selalulah yang pelik-pelik yang tak ada kaitan kementerian. Banyak soalan yang bukan berkenaan dengan kementerian kan. Tapi kita mesti kena assist lah. Yang tour guide semua tu tak ada kena mengenal. Ada yang tour guide tanya pasal BSH. Maknanya saya buktikan bahawa kita punya call center memang rajin orangnya. Ya, kalau YB tak bawa saya tak tahu orang kerja di sini sampai pukul 10 malam tiap-tiap hari hujung minggu kan. Terima kasih kepada barisan hadapan kita yang tidak dinampak. Okey. Ada call lagi. Itu call. Call siapa jawab? Ya, macam pensiunan. Ya, motel. Ya, YB. So, sebelum YB pulang, saya nak tanya, saya nak spot check lagi seperti tadi kan call center menteri lain tu. Sekarang pukul 5.48 ni, mana kementerian YB nak rujukkan saya untuk buat spot check? You pergi jumpa Menteri Pengangkutan, Dato' Wee Kasong. Itu hari Minggu pun dia kerja. Hari Minggu pun kerja? Hari Minggu saya telefon dia. Dia masih bekerja dekat office. Hari Minggu, hujung minggu lah? Hari Minggu, hujung minggu tu. Hujung minggu. On Sunday. On Sunday. He was at the office. Okey, nanti saya pergi. Dia pun rajin. Saya pergi pejabat dia. Okey. Saya nak spot check tengok betul-betul Wee Kasong. Betul. Itu kawan-kawan baik. Dia pun memang rajin kerja. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kerana sudi datang. Terima kasih YB kerana menjemput dan membiarkan pengikut ulasan Apek Cina memahami betapa letih, susah dan bukan sekadar yang seperti kami imajinasikan menteri duduk goyang kaki saja. Saya betul-betul terharu lah. Sekarang sendiri nampak dari pagi sampai ke petang. Tiap-tiap hari macam ni. Almost every day. Almost every day. Almost every day. YB rehat, kena jaga tau, jaga badan. Pulang tak dapat rehat.
Saya pun kena masak. Ini menteri kena masak juga. Okey. Terima kasih YB. Salam sejahtera. Sekarang saya berada di Kementerian Pengangkutan. Kenapa saya berada di sini? Selepas Kementerian Pelancongan, saya mau spot check sama ada kita punya Menteri Pengangkutan ada buat kerja atau curi tulang. Jom. Datuk Seri. Yes. Salam Datuk Seri. Saya saja mau cek Datuk Seri curi tulang atau betul-betul buat kerja. Apa khabar Datuk? Baik. Apa khabar? Apa Mana khabar? Tak ada orang punya? Oh, ramai luar. Oh, ramai di luar tunggu. Baru keluar. Datuk sibuk dah ke belakang ini? Setiap hari kerja sampai hari ini. Sabtu Ahad pun kerja. Sabtu Ahad pun kerja. Pagi sampai pukul berapa setiap hari? Pagi ada, kalau ada MKN meeting pagi pukul 9. Balik sini selepas maghrib baru jalan. Kalau cuti macam mana? Cuti macam hari pekerja ke apa? Hari kerja ke tak kerja? Masih kerja. Saya dipahamkan Datuk. Hari pekerja bagi saya lah hari bekerja. Hari bekerja untuk hari pekerja. Terima kasih Datuk Seri. Betul-betul Datuk Seri kita ni. Wah, banyak sibuk ha. Hari ni berapa meeting Datuk? 8 meeting. Back to back ah. Ada masa untuk makan tak Datuk? Dari pagi sampai sekarang. Kalau Datuk saya tak mau ganggu Datuk Seri punya masa. Itu saja saya saja nak spot check sama ada Datuk ada curi tulang ke tak. Selamat Hari Gawai ke kita semua kayu buru. Muan